الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang ke-16 Rajab, bersamaan dengan 28 Februari 2021. Alhamdulillah berakhir bulan yang kedua untuk tahun ini. Bulan yang kedua, dan kita akan memasuki bulan Mac pula, dan kita akan mendekati Ramadan lebih kurang 44 hari lagi. Jadi muslimin dan muslimat sidang hadirin yang dikasihi sekalian, cepat sungguh masa berlalu, dan kita pun akan ke arah untuk menghabiskan ataupun menamatkan perbincangan hadis 40 ini. Dan tajuk pada pagi ini hadis yang ke-40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dunia jambatan ke akhirat. Dan kita juga akan menyentuh sedikit isu semasa berkenaan dengan anti-vaksin, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, seperti yang dijangkakan oleh Kementerian Kesihatan, kes jangkitan COVID-19 ini akan dapat diturunkan kepada 2 angka. Ini berdasarkan kepada proses yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Dan kalau dilihat pada perkembangan semasa, jumlah kes menunjukkan penurunan. Dan insya-Allah semoga semalam walaupun kes masih lagi tinggi, tapi dia menunjukkan trend penurunan. Semalam bagi contoh, kes sembuh ada 3,320 kes, dan kes positif ada 2,364 kes. Dan jumlah keseluruhan yang telah sembuh sebanyak 270,166 kes. Manakala keseluruhan yang pernah mengalami COVID-19 ini ada 298,315 kes. Manakala jumlah kes kematian setakat ini ada 1,121 kes. Manakala yang sedang dirawat di ICU ada 190 kes. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sekarang ini kita dikhabarkan dengan dimaklumkan oleh kerajaan tentang vaksin, dan tujuannya untuk membendung, untuk melindungi. Kerana kita mengharapkan supaya negara kita ini dan seluruh dunia bebas daripada COVID-19, sebab kesannya sangat besar kepada pendidikan, kepada ekonomi, kepada kesihatan, dan juga menjejaskan norma hidup kita seharian. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pemahaman tentang COVID dan vaksin ini memerlukan kita merujuk pada pakar dalam bidang agama dan pakar dalam bidang perubatan yang diperakui, supaya maklumat yang kita terima itu adalah sahih. Dan merujuk pada pakar ini adalah arahan agama. Al-Quran mengarahkan kita firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikri atau pakar yang mempunyai pengetahuan jika kita tidak mengetahui. Kalau kita salah rujuk, kita bimbang, kita akan tersalah faham dan tersalah maklumat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok, sebelum kita pergi kepada ulasan kepada tajuk ini, kita baca dulu hadis kita untuk pagi ini, hadis yang ke-40 daripada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma.
Kita bacakan dulu lafaz hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bermaksud daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah memegang bahuku seraya bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia ini seolah-olah engkau seorang perantau ataupun musafir dalam perjalanan yang berlalu. Kemudian Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada di waktu petang, jangan kamu tunggu untuk ketibaan waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau tunggu ketibaan waktu petang. Ambillah peluang daripada kesihatanmu itu untuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk mati. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis yang mulia ini adalah hadis yang bernilai tinggi. Banyak faedahnya. Ia mengumpul banyak kebaikan dan memberikan kepada kita pelbagai pengajaran. Ia juga merupakan hadis yang dijadikan dalil supaya memendekkan cita-cita di dunia ini, dunia yang fana. Bagi seorang mukmin, ia tidak sepatutnya menjadikan dunia itu sebagai watan, tanah air, tempat tinggal yang tetap, yang ia rasa dia nak kekal di sini selama-lamanya. Ia merasa tenang dengannya. Bahkan dia hendaklah merasakan bahawa dirinya tidak lebih daripada seorang pengembara yang singgah di satu tempat untuk mengambil bekalan dan menyiapkan kenderaan untuk dia meneruskan perjalanan demi menghadapi hari yang dijanjikan. Hari di mana tidak ada harta, tidak ada anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hari akhirat. Yang kita tertipu dengan dunia yang menjadi tempat persinggahan ini, dunia yang menjadi jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita faham daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai seorang murabbi agung, murabbi dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bertindak sebagai murabbi, sebagai pendidik kepada umatnya. Cara dan pendekatan pembelajaran dan pentarbihan yang digunakan, pendekatan yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW ini lebih terkehadapan dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh pakar-pakar pendidikan moden pada hari ini. Baginda Rasulullah SAW menggunakan segala kesempatan dan munasabah yang ada untuk memberikan pengajaran dalam bentuk ma'ani kepada alam realiti dan juga keadaan kenyataan, dan juga sentiasa memberi nasihat, petunjuk serta ajaran berdasarkan kepada keperluan mereka, mengetahui kemampuan akal mereka untuk memahami dan mengawasi amalan mereka. Dengan itu baginda Nabi SAW dapat meneguhkan yang betul dan dapat memperbetulkan yang salah. Dan semuanya itu berlaku
dengan suri teladan yang baik, penuh dengan kesabaran dan penuh dengan penjagaan. Kalau kita tengok daripada hadis ini, Rasulullah SAW memegang kedua-dua belah bahu Abdullah bin Umar agar beliau dapat memberikan perhatian terhadap ilmu yang ingin disampaikan. Sentuh, pendekatan sentuhan untuk menarik perhatian, supaya orang dapat berikan full attention. Begitu juga supaya beliau dapat merasai bahawa Nabi SAW amat ingin menyampaikan ilmu kepadanya sehingga menyentuh lubuk jiwa dan perasaannya bila dia sudah menerima, bila dia sudah bersedia untuk menerima. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita faham daripada kandungan hadis ini pula, kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Yang kekal, akhirat yang abadi. Kerana itulah manusia diminta, diingatkan, dipesan agar mengambil berat soal akhirat lebih dari soal dunia. Dan menjadikan dunia ini seumpama seorang musafir. Musafir yang lalu ataupun seorang yang dagang, yang hanya membawa barang keperluan di perjalanan, bukannya membawa semua barang-barang. Kalau kita musafir, kita tak bawa semua barang-barang kita. Kan? Musafir, kita nak pergi mana-mana, jarak 100 km. Rumah kita tak bawa peti ais, tak bawa mesin basuh dan sebagainya. Seketika saja, agak-agak bawa duit, agak bawa benda yang untuk perjalanan saja. Dan sehingga di perjalanan pun kita tak beli banyak, sebab yang akan membebankan perjalanan kita. Kita tak beli macam-macam di perjalanan yang membebankan kita. Kita beli ala kadar untuk menahan lapar dan dahaga saja. Begitulah kehidupan di dunia ini. Seorang mukmin sepatutnya dia tidak memanjangkan angan-angannya. Nak dapat tu, nak dapat ni, nak beli tu, nak beli ni dan sebagainya. Kerana orang mukmin ini dia sentiasa terdedah dengan panggilan maut pada bila-bila masa sahaja. Semalam kawan kita meninggal. Hari Jumaat pun ada kawan meninggal. Ada ibu kawan kita yang meninggal dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam taman-taman syurga. Allahumma ja'al kuburahum rawbatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka yang pergi sebelum kami ini sebagai taman-taman syurga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Janganlah kau jadikan kubur-kubur mereka itu lubang-lubang neraka. Waliyahzubillah. Sebagai seorang mukmin ini kita sentiasa berhadapan dan bersedia untuk menyahut panggilan maut pada bila-bila masa. Kita mesti bersedia, berwaspada menghadapi maut. Bila pagi tiba, seolah-olah kita kena kata tak akan kita hidup sampai petang. Dan bila kita di waktu petang, jangan kita tangguh amalan kita. Kita kata esok kita nak buat, kita tunggu pagi esok. Kita kena anggap seolah-olah kita tak sempat untuk menghirup udara pagi esok. Itulah yang menjadikan kita ini sentiasa bersedia, sentiasa beringat, sentiasa berwaspada. Dan larangan untuk kita memanjangkan angan-angan ini adalah gesaan agar kita hidup ini secara sederhana. Tetapi tidak bermakna Islam menghalang kemajuan dan Islam menghalang kekayaan. Tak. Tetapi kita kena berharap. Kemajuan ini untuk apa? Untuk kita tinggalkan kebaikan kepada manusia yang lain. Kekayaan ini untuk apa? Untuk kita memberi dan untuk kita tinggalkan anak keluarga masyarakat umat kita ini tidak meminta-minta daripada orang lain, daripada bangsa lain. Islam tidak melarang, bahkan Islam membenarkan penganutnya menjadi hartawan dan juga membina negara Islam sebagai sebuah negara yang maju. Tapi dengan syarat seorang mukmin itu dan negara Islam itu adalah negara yang bertakwa, mukmin itu mukmin yang bertakwa. Dan kemajuan dan kekayaan itu adalah untuk meninggikan kalimatullah hiyal ulia. Menjadi umat yang bertakwa, menjadi negaranya bertakwa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan
isu semasa anti vaksin ini. Semalam pesawat Malaysia Airlines Berhad, Malaysian Airlines Berhad MAB, telah membawa pulang bekalan vaksin Sinovac dari China. Alhamdulillah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada pukul 8 pagi semalam. Dan penerbangan menggunakan pesawat MH319 itu, membawa vaksin yang dihasilkan oleh syarikat farmasetika di Beijing, Sinovac Biotech, yang diuruskan oleh Paman Niaga Logistik Sdn Berhad melalui perjanjian di peringkat global. Adalah Menteri Sains Teknologi Khairi Jamaluddin, merangkap Menteri Penyelaras program imunisasi COVID-19 ini, dan juga Menteri Pengangkutan hadir semalam. Turut hadir juga Menteri Keselamatan dan Seri Ismail Sabri Yaakob. Apapun muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok proses penerimaan dan proses penyimpanan dan sebagainya, sangat teliti. Perjalanan vaksin Sinovac ini dari kilang Sinovac di Beijing, diuruskan oleh Sinovac dan Paman Niaga Logistik. Kita tengok begitu teliti, dan proses pembelian itu dengan menandatangani perjanjian dan membotolkan dan mengedarkan lebih kurang 14 juta dos vaksin. Jadi kalau kita tengok vaksin Sinovac ini melepasi ujian klinikal tahap ketiga di beberapa buah negara termasuklah Indonesia, Turki dan Brazil. Pada minggu lepas, Ahad lalu, Malaysia menerima vaksin COVID-19 yang pertama dari jenis Pfizer BioNTech sebanyak 312,390 dos. Dan KLIA adalah antara pintu utama untuk menerima kedatangan vaksin selain daripada Johor dan Pulau Pinang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Dan minggu lepas kita tengok ada Perdana Menteri, Menteri Agama, Ketua Pengarah Kesihatan juga telah menerima vaksin ini. Dan peringkat pertama dia bermula pada sekarang lah, Februari hingga April, melibatkan petugas frontliner, diikuti dengan kumpulan yang berisiko tinggi yang berumur warga emas 60 ke atas, bermula pada April ini. Manakala peringkat ketiga pula adalah golongan dewasa yang berumur 18 tahun ke atas, bermula Mei hingga ke Februari tahun lepas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila ia melibatkan isu perubatan ini, isu vaksin ini, sepatutnya kalau kita ada persoalan, kita tanyalah kepada ahli. Terujuklah kepada pakar perubatan dalam isu ini. Mereka yang layak untuk menjawabnya, dan kita tidak merujuk pada orang yang selain mereka. Baik kita dapat maklumat yang betul. Dan prinsip yang kita perlu amalkan, bila kita nak bercakap, kita bercakap apa yang kita ketahui. Dan jangan kita mengulas apa yang kita tidak ketahui. Jika kita bercakap apa yang kita tidak ketahui, sudah tentu banyak salah. Banyak salah dan banyak salah faham. Dan kita bimbang, dia akan memberi kesan mempengaruhi orang lain. Dan Al-Quran melarang kita bercakap benda yang kita tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui, tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota itu akan ditanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, isu vaksin ini kalau kita rasa dia tidak sesuai dengan kita, jangan kita menghasut orang lain untuk menolaknya juga. Ada orang berkata, saya lebih rela, lebih suka terjangkit dengan virus COVID-19. Dia kata apa? Sebab ramai yang sembuh. Ada 270,000 lebih yang sembuh. Dan kesannya
Asal semua batuk lepas 2-3 hari, lebih baik daripada kena side effect vaksin. Ada orang sebut sedemikian dan mendapat tontonan ribuan. Ada yang tulis, saya tak nak ambil vaksin sebab ada benda haram. Sedangkan dalam forum malam semalam, ada para ulama kita telah menyatakan bahawa menjawab persoalan itu halal, hasil kajian yang dilakukanlah seorang pensyarah daripada UKM. Walaupun begitu, ada yang menulis yang tak setuju dengan vaksin itu pandangan peribadi mereka, kita hormati. Tapi kalau dia sengaja melontarkan untuk mempengaruhi orang lain dan ada kemungkinan mereka mendengar itu terpengaruh ataupun turut ikut membuta tuli, akhirnya orang yang ikut itu terkesan dan terjangkit, ada kesan buruk. Kesan buruk ni komplikasi organ dalamannya tidak berfungsi dan akhir sekali dia meninggal. Saat itu orang yang ni asalnya nak mempengaruhi orang lain itu nak bertanggungjawab tidak. Boleh jadi dia lepas tangan, boleh jadi dia kata itu pandangan peribadi dia saja, dia tak suruh orang ikut. Siapa ikut itu tanggungjawab masing-masing. Jika orang cakap itu adalah Muslim, perlu ingat bahawa sebarang pandangan, sebarang pendapat atas nama agama yang mempengaruhi pihak yang mendengar hingga boleh membawa kematian, bimbang dosanya mungkin sama dengan dosa membunuh. Dosanya sama seperti dosa membunuh mangsa yang terpengaruh dengan fatwa, yang terpengaruh dengan pandangan, dengan pendapatnya yang menyeleweng itu. Kenapa? Kerana pernah berlaku dalam hadis Nabi, kisah di zaman Nabi. Pernah ada satu kisah di zaman Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir daripada Ibn Abbas. Jabir dan Ibn Abbas. Ada seorang lelaki yang tercedera di kepala. Kemudian dia berjunub. Lalu dia bertanya pada para sahabat yang lain, sekiranya ada kelonggaran bagi dirinya untuk tidak perlu mandi junub. Malangnya, mereka yang ditanya itu memberi pendapat bahawa hukumnya tetap kena mandi wajib lah bila berjunub ni. Maka tidak ada pilihan lain, maka dia pun mandi. Bila dia mandi, kecederaan, luka itu menyebabkan semakin parah dan serius dan dia meninggal. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW dan baginda bersabda dan memberi amaran, qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Moga Allah Ta'ala akan membunuh mereka. Alla sa'alu idza lam ya'lamu. Alla sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Sebenarnya ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya. Ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya. Nabi SAW menyalahkan mereka disebabkan mereka memberi pandangan tanpa ilmu. Bahkan Nabi SAW memberikan janji azab dengan berdoa azab ke atas mereka dan menjadikan mereka bertanggungjawab di atas dosa membunuh lelaki tersebut. Jadi kita kaitkan dengan isu vaksin ini. Jika ada orang yang cuba mempengaruhi orang lain supaya jangan mengambil vaksin ini sehingga ada yang terpengaruh, dan sekiranya mereka ini ditakdirkan terkena musibah dan terkorban, walaupun seorang, kita doakan mereka yang mempengaruhi orang lain ini seperti mana doa Nabi, semoga mereka ini mendapat hidayat. Hadahumullah. Semoga mereka ini mendapat petunjuk dari Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itulah perkongsian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sepanjang setiap pagi ini, hadis 40 dan juga sedikit huraian dan kupasan isu semasa, mudah-mudahan memberikan kita pengajaran, kefahaman dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita semua.
Cukup setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhir dengan doa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اجعل أول من هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته